Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillah. Wassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lidinih wa manna alaina binasrih wa makkanana min tatbiqi syari'atih wal amali bisunnati nabiyhi wassalatu wassalamu ala sayyidina khalqihi sayyidina Muhammadin annan nabiyyal mursalina rahmatan lil alamin wa qudwatan lil muslimin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma hawwin alaina masaibad dunya wa raddina biqada'ika wa qadarika wa tawallana fid dunya wal akhirah fa innaka khairul mutawallin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Fa amma ba'du. Ahli jawatan kuasa Surah Jumaat An-Nur, sahabat saya, saudara dan zaman, tuan imam yang bertugas, tuan-tuan ikhwanil muslimin sidang jemaah budiman. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah kerana izin kurniaannya, limpah rahmahnya, inayah, nusrah dan maghfirahnya. Pada malam yang ke-21 Ramadan, pada malam ini kita dapat memenuhi ruang legar Surau An-Nur untuk melaksanakan ibadat malam, berqiyam dengan tarawih, lantas witir, dan tuan-tuan boleh duduk sebentar, bersila, bersandar, bertipuh dalam ruang legar surau ini untuk mendengar tazkirah dalam kurang lebih masanya 34 minit dari sekarang. Anda diberi masa sampai 7 suku boleh tamat, jadi ada lebih kurang setengah jam ini. Anda ingin mengingatkan sidang jemaah terutamanya kepada anda sendiri, kerana yang bercakap itu paling dekat dengan ungkapan dan juga cakapannya. Kira sejengkal lidah, bibir, mulut anda ini dengan telinga anda sebelum nak sampai beberapa depa dan beberapa hasta dengan tuan-tuan. Jadi ingatan ini untuk diri anda dan kita semua pada malam yang ke-21 malam ni kan. Kita puasa hari yang ke-20 dan hitungan kalau kiranya malam ni malam qadar. Salah satunya 21, 23, 25, 27 malam 1000 likur dan juga 29. Berlumba-lumbalah untuk mengejar malam qadar, namun begitu jangan pula malam besok kita tak penuh macam malam ni, kerana malam besok malam 22. Kalau boleh jangan begitulah, kerana malam genap kita tak datang, ganjil kita datang. Kerana genap dan ganjil itu sebenarnya berbeza hanya 1 saat. Bukan 1 malam, tapi 1 saat sahaja. Tuan-tuan nak tahu, ana balik daripada Mesir 1999. Ketika itu orang bercakap masuk alaf baru. Masuk alaf baru, masuk 1000 yang baru, daripada 1000 kepada 2000. Sekarang ini 2021. 1999. Beza 1 saat saja membeza, bukan genap dan ganjil, tapi 1000 tahun. Pukul 11.59 malam, 59 saat. Tanggalnya 31 Disember 1999. Pukul 11 malam, 11.59 minit lah, dan 59 saat. Kemudian detik berubah kepada detik 12 malam, jadi tuan-tuan tahun 2000. Betapa genap dan ganjil itu bukan 1 hari, bukan 1 minggu, 1 purnama ataupun 1 bulan, 1 tahun, 1 dekad, 1 abad, bahkan 1000 tahun berbeza dik kerana 1 saat.
So tuan-tuan jangan kira sangatlah, kerana satu saat berbeza genap dan ganjil antara malam ni dan malam besok. Tuan-tuan kira ghurub Syam terbenam matahari pada pukul 7.20. Ikut kalender takwim Hijri dah kira masuk tanggal baru ataupun hari malam baru bagi takwim Hijrah. Tuan-tuan pukul 7.20. Tapi kalender Masehi belum lagi. Tuan-tuan kena tunggu pukul 12 malam. Agak-agaknya dalam tempoh 5 jam 40 minit tu tuan-tuan nak kira genap ke nak kira ganjil. Kita pergi ke Mekah kan, tuan-tuan pergi, kadang-kadang kita tuan-tuan di sana malam, sini siang. Ana belajar kat Mesir pun begitu, tuan-tuan kena telefon mak ayah pada waktu 3 pagi. Supaya kat sini mungkin pukul 9 pagi. Hadirin-hadirat, dia kontra di antara nahar, yuqallibul laila wan nahar, Allah menukar malam kepada siang. Sebenarnya matahari duduk di sebelah sana siang, kita menjadi malam. Begitulah sebaliknya. Jadi siang tadi kita ni malam, malam ganjil. Sana siang, siang 20 ke siang 22. Jadi kalau tuan-tuan berkira sangat, ana bimbang takut kita terlepas pandang malam qadar. Yang pentingnya 10. Yang pentingnya asyaratul awakhir Ramadan, 10 malam yang terakhir. Daripada semalam sampai 30, tuan-tuan kejarlah. Jangan berkira sangat genap dan ganjil. Itu anda nasihatkan untuk diri anda dan juga antum sekalian. Kalau tuan-tuan kejar 10 malam terakhir, confirm dapat. Sama ada genap ataupun ganjil, confirm insya-Allah dapat. Sama ada signal ataupun tanda syiar yang nampak ataupun tidak besok, serah pada Allah. Yang penting malam kita hidupkan. Sebagaimana Nabi SAW bersungguh-sungguh pada asyaratul awakhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan. Nabi kejutkan isterinya, sahabat-sahabatnya. Nabi kuatkan ikatan pinggangnya. Bersungguh-sungguhnya Nabi. Sahabat-sahabat pun begitu. Di permulaannya bukan tidak bersungguh-sungguh. Dah bersungguh. Tapi hujung lagi bersungguh-sungguh. Kalau sahabat ambil masa 1 hari dia baca 10 juzuk di permulaan Ramadan, hujung Ramadan dia baca 30 juzuk 1 hari 1 malam. Untuk menunjukkan mereka melipat gandakan ibadat pada hujung lebih daripada awal. Namanya malam qadar. Nak mengejar malam itu tuan-tuan hanya ada pada 10 akhir Ramadan dan dianya terhitung sama ada genap ataupun ganjil dengan hitungan 83 tahun 4 bulan. Tadi Tuan Imam pun baca mengikut waras bacaan qiraat tuan-tuan, tapi ayatnya sama, cuma bunyinya berbeza. Nama pun qiraat sab'ah. Salah satunya waras. Hadirin hadirat, ada di antara inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada 3 kali disebut lailatul qadr. Dan lailatul qadr itu ada 9 huruf, maka 9 kali dengan 3 jadilah 27. Yang kemuncak dia kata malam 1000 likur itu. Ada hujah dan dalil masing-masing. Kalau tuan-tuan dapat malam qadar ini disebut alf ni 1000. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. 1000 bulan. 1000 bulan ni sama 83 tahun 4 bulan. Saudara lama tak jumpa akhi Kabir dengan saudara Ruzaman. Rasa dia abang mana dah? Abang Abang Ruzaman. Okey. Ana 48 tahun, tak pastilah. Lebih kurang kot. Mungkin dia abang ataupun adik. Kalau dengan abang umur berapa? 49. Ni abang, ni adik. 48, ni 49. Payah nak cari abang lah, abang. Ada tak 83 tahun 4 bulan? Abang. Ya. Tak berapa bang umur? Kuat sikit. Lebih tu tak nak bagi tahu juga, macam artis saja. Anda nak tahu yang tepat ni, siapa umur 83? Anda dah bagi tahu umur anda 48 tahun. Ayah anda 65. Bagus, bagi tahu tepat itu supaya jelas. Tak ada. Dalam ramai-ramai anda nak cari, kalau ada tuan-tuan, tak tahulah, hampir tak ada kot. 83 tahun 4 bulan.
Satu malam abang buat ibadat tu sama dengan umur hayat kalau sempat 83 tahun. Ni baru 65 tahun. Ana baru 48 tahun. 48 tahun bukan ana buat ibadat secara total 48 tahun. Ibadat ana mungkin baru 8 tahun. 8 tahun daripada 48 tahun. Abang pun sama. Abang umur 65 tahun, adakah semua masa 65 tahun buat ibadat? Tidak. Ana bukan nak memperlekehkan abang dan juga abang umur 50 lebih. Ana 48 tahun abang, baru 8 tahun. Kenapa? Kerana ibadat ni tuan-tuan kena kira. Tuan-tuan rasa banyak, tuan-tuan buat ibadat sejak akhir balik bang. Bukan sejak bulan Ramadan. Bukan sejak umur anak 3 baru semayang. Ada sejak umur anak 3 baru semayang. Umur 40 baru semayang. Ada umur tuan-tuan 60 baru semayang. Ibadat sejak akhir balik kalau 10 tahun. 10 tahun sampai 48 tahun. Baru 38 tahun. 38 tahun tu adakah kita buat ibadat sepanjang saat? Tidak tuan-tuan. Kalau ibadat tahunan, tuan-tuan puasa. Sebulan di antara 12 bulan. Kalau ibadat umur sepanjang hayat umur kita, haji. Sekali seumur hidup. Hak kita buat mingguan, mungkin bagi orang lelaki, semayang Jumaat. Hak harian ni tuan-tuan, solat lah. Solat kita kata tuan-tuan buat ibadat, ambil masa selama mana. Kalau tuan-tuan ibadat, semayang tak tinggal ni, sejak akhir balik tahu. Bukan sejak anak 3 baru semayang tadi. Sejak akhir balik, tuan-tuan ambil masa selama mana untuk sembahyang. Yaumiyan ya. Bukan usbu'iyan, mingguan, bukan syahrian, bulanan, bukan sanawiyan, tahunan, bukan yaumiyan, daily, bukan monthly. Setiap hari tuan-tuan, ibadat kalau kita semayang tak tinggal, itu sejak kita akhir balik, tak pernah tinggal. 17 minit. 17 minit tuan-tuan. Dalam satu hari, 1440 minit. Tuan-tuan kira macam mana? 24 jam kali dengan 60 minit. 24 hours kali 60 minit. 1440 minit. Ibadat hak semayang baru 17 minit. Tak kira lagi kita semayang 4 rakaat 2 minit setengah. Ada 4 rakaat 2 minit setengah. Nak tengok bola kan. Sibuk tuan-tuan nak tengok site. Banyaklah. Banyak halangan. Bahkan ada orang semayang 23 rakaat 7 minit setengah. Yang ni ditularkan, diviralkan solat tarawih di Indonesia rasanya. 23 rakaat dia semayang 7 minit setengah. Punya laju sampai orang penuh tuan-tuan. Sebab terlalu laju. Tuan-tuan tak tahulah mana tamak ninahnya. Ni kita semayang 4 rakaat tuan-tuan. Ambil lah bukan 2 minit setengah. 4 minit. So 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. 17 rakaat tuan, 17 minit. Kira hari ni. Apa lagi sejak daripada akhir balik sampai sekarang kita tak tinggal sejak akhir balik. Adakah tuan-tuan baca Quran tak tinggal setiap hari? Kadang-kadang kita baca pun bulan Ramadan. Tak apalah kita kata tuan-tuan tak pernah tinggal sejak dulu. Berapa minit? 13 minit ambil baca Quran. Genapkan 17 dengan 13. 30 minit. Apa lagi ibadat yang kita buat setiap hari? Haji bukan tiap-tiap hari. Puasa tuan-tuan bukan tiap-tiap hari kalau bukan bulan Ramadan. Ada ustaz, saya tak pernah tinggal. Sejak saya kecil, saya sebut hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ataupun saya tak pernah tinggal zikir la haula wala quwwata illa billah. Berapa minit? 10 minit. Jadi 30 campur 10, 40 minit. Hitungannya tuan-tuan 1440 minit. 40 minit sahaja umur habis untuk buat ibadat. 1400 minit secara sedar tak sedar kita buat benda lain. Tidur saja 8 jam bang. 8 jam kita tidur mengalahkan bayi. Dengar tazkirah Ramadan pun tidur. Kadang-kadang tu tengok movie. Kena pula filem apa dia zaman abang. Filem Bobby lah. Bobby. Bukan zaman sekarang. Zaman kita ni. Kush Kotahir. Ni zaman apa dia? Reka, Hema Malini, Mitun Chakrabarti dan juga Dramindra. Di samping Rashi Kapoor dan juga Amitabh Bachchan. Abang kenal kan? Angguk maknanya kenal. Tuan-tuan habis pukul berapa bang? Habis kadang-kadangnya asar tuan-tuan dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Orang azan maghrib dia baru semayang asar. Macam jamak dah.
Tuan-tuan nak bagi tahu filem tu panjang. Hak minat main snooker, minat main haji, minat belaga kubah, belaga kambing. Tuan-tuan belaga ayah macam-macam. Habis masuk. Kalau zaman moden ni buat macam-macam hedonism. Habis masuk begitu saja. Rupanya ibadat kita tu dalam 1440 minit. 40 minit saja terbaki. Kita sedar tak sedar. Jadi betul lah. Umur kita 48 tahun, kalau kira ibadat mungkin tak sampai 8 tahun. 40 tahun lagi habis. Yang ni, anda sebut ni, supaya satu tamsil, satu analogi tuan-tuan nampak, kita buat ibadat ni satu malam, malam qadar, kalau tuan-tuan dapat, full mark, markah penuh, 83 tahun 4 bulan. Bila ada, malam ni, besok, lusa sampai 30 Ramadan. So kejar, jangan kira genap dan ganjil. Digandakan ibadat hak sunat menjadi fardu, hak fardu menjadi 70 amalan fardu berbanding pada bulan-bulan yang lain. Bila? Bulan Ramadan. So kalau boleh dulu kita datang sampai penuh. Anak pun lama benar tak datang, hampir-hampir tak ingat dah. Apabila di recall oleh sahabat saya, saudara Ruzama, baru teringat surau ini dah berubah, renovationnya, besarnya tuan-tuan, tapi pernah datang dulu beberapa kali. Kalau tuan-tuan perasan lah, kenal Ustaz Yusri Arifin. Tuan-tuan dan juga puan-puan, anda nak bagi tahu tadi, mesej yang pertamanya, menggapai malam qadar ni, malam ni moga-moga tidak terlambat lagi, tuan-tuan kejarlah supaya dia menuh sampai ke sana. Menuh tu, oleh Kelantan panggil menuh. Menuh ni bukan penuh saja, menuh. Kalau sawah tu menuh air banjir, ni menuh sampai kat luar nak duduk tadi tu, ramai. Harapnya tuan-tuan sampai hujung. Bukan mula-mula kita datang penuh, kemudian hujung tak berapa kita datang. Ataupun malam ni menuh kerana 21. Malam besok, jenuh kita nak panggil. Tuan-tuan, sahabat mula-mula dia baca, mula-mula Ramadan. Awaluh ramah, permulaan kan, penuh dengan ramah. Dia baca tuan dan juga puan, kalau kita kira 10 juzuk, artinya 3 hari dia khatam. 3 hari khatam, 3 hari khatam. 9 hari dah 3 kali khatam. Tapi untuk hujung Ramadan sampai dia boleh baca satu hari, satu malam 30 juzuk, artinya bukan double, triple. Sepatutnya tuan-tuan punya surau pun sama. Kalau dulu menuh sampai 30 sah, hujung Ramadan dia jadi 60 sah. Bukan 30, 20, 10. Mana-mana surau standard macam tu. Kalau kecil, 15, 10, 5. Kalau surau kecil lagi, 10 sah, kemudian 5 sah, 3 sah. Moga-moga surah An-Nur, surau pun cahaya. Tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang ni, dia akan kekal. Kalau dulu mula-mula abang, mula-mula terawih. Seramai ini ke, lagi ramai ke, lagi sikit. Ni otak ni. Agak-agak dulu. Lagi sikit. Semakin sikit lah. Tak confident lah. Semakin sikit ke semakin banyak? Bukan AJK juga silap tanya anak-anak mana man. Okey abang man. Makin sikit kau makin ramah. Bagi pengerusi. Datuk pengerusi. Semua segar nak jawab. Okey tak apalah. Sendiri mau ingatlah. Hadirin sidang jemaah. Anda nak sebut. Kalau hujung dulu kita. Awal dulu kita ramai. Sepatutnya hujung ni lagi ramai. Kenapa? Kerana hujung ada malam qadar. Dan kalau kita jumpa malam qadar, ni malam yang istimewa. Kalau kita panggil bulan Ramadan itu bulan ibadat, kalau boleh kita betulkan sedikit, sebenarnya bulan Ramadan bukan bulan ibadat. Sekali lagi anak ulang, bulan Ramadan bukan bulan ibadat. Tuan-tuan biasa dengar bulan Ramadan ni bulan ibadat. Kalau boleh betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Yang biasa kita sebut bulan Ramadan tu tak berapa betul. Yang betulnya bulan Ramadan bulan melipat gandakan ibadat. Dia panggil mudha'afatul ibadah. Bukan bulan Ramadan bulan ibadat. Bulan Ramadan bulan melipat gandakan ibadat. Bulan Muharram bulan ibadat. Bulan Safar bulan ibadat. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Sya'ban ni bulan ibadat. Tiba bulan Ramadan, mudha'afatul ibadah, bulan melipat gandakan ibadat. Sebab itu bukan bulan Ramadan dulu kita tak baca Quran 1 juzuk ke. Masuk bulan Ramadan ni kita baca 1 juzuk. Kita paksa satu hari 1 juzuk ni masuk juzuk yang ke-20 kan.
bulan ibadat kita anggap. Jadi bulan Ramadan kita baca Quran kerana bulan ibadat. Sebab itu Muharram kita tak baca satu juzuk. Ada tuan-tuan baca Muharram Safar satu juzuk? Tidak. Sebab kita anggap bulan Ramadan bulan ibadat. Jadi bulan Muharram tak payah buat ibadat baca Quran. Tak payah datang solat tarawih. Sebab tarawih memang tak ada. Tak payah datang berjemaah. Seolah-olahnya begitu. So betulkan sedikit. Yang kita punya bulan ibadat ni bulan Muharram, bulan Safar, semua bulan ibadat. Cuma masuk Ramadan, dia panggil mudha'afatul ibadah, lipat ganda ibadat. Kenapa? Kerana Allah lipat gandakan pahala. Kalau bulan lain kita buat sunat, dapat sunat. Tapi Ramadan buat sunat, pahala fardu. Buat fardu dapat 70 amalan fardu berbanding pada bulan-bulan yang lain. Kalau tuan-tuan ganda pula, dahlah tuan-tuan buat yang fardu, dapat 7 paling ganda. Dapat pula malam qadar, kali pula tuan-tuan dekat dengan 83 tahun 4 bulan 1000 bulan itu, tuan-tuan punya ibadat punyalah panjang dekat dengan 500 tahun. Kalau dapat malam qadar, kemudian dapat pula tuan-tuan malam yang fardu tadi, maka mudha'afah, diganda-gandakan pahala, maka kita pun gandalah, berlipat-lipatlah tuan-tuan, gandaan pahala kita triple, 3 kali ganda. Dan kalau tuan-tuan jumpa plot yang kedua ini, 10 ni, pukul 10 ni, apa yang nak kita minta, yang nak kita amal kalau jumpa malam qadar? Ada 4 amalan special Nabi pesan kalau jumpa malam qadar kamu nak buat apa. Yang pertama, anak adaptasi balik daripada hadis yang panjang supaya mudah, masa pun terfokus. Yang pertama tadi penekanan sekretar bersungguh-sungguh cari malam qadar, tak kira genap, tak kira ganjil, kita korbankanlah hanya 10 malam. Ada 365 malam, 65 hari setahun kan. 355 hari itu tuan dan juga puan lagi kita dah banyak tidur dah. Kita dah banyak main dah. Hanya 365 hari kita ambil 10 hari, 10 malam saja. Kan banyak lagi 365 tolak 10, 55 hari banyak lagi. Hanya 10 hari yang kita tidak kira genap, tak kira ganjil, kita akan dapat pahala. Kalau ini tahun yang ke-10, agak-agaknya kalau Abang Man dapat 10 kali Ramadan ni malam qadar, busuk-busuk dah 9 kali, tahun ni kali yang ke-10, jangka hayat umur ibadat zaman 830 tahun. Bukan 83 tahun 4 bulan, 830 tahun. Kalau 10 kali malam qadar. Gak Abang Man tengok macam ahli tarekat mal acah ahli tasawuf, rasanya bukan 10 kali, 10 kali anak. Dia ni 30 kali. Kira 30 kali malam qadar, abang kali dengan 3. 3 kali 8 24, 240 tahun. Tuan-tuan kali 80 tadi, 83 tahun kali 10 dapat 830 tahun. Kalau 10 kali. Dah kalau 30 kali bukan 2040. Kira mah? 2,400 benda ringgit Malaysia. Umur ibadat 2,400 tahun. Hanya kerana kita dapat mengejar malam qadar. Kalau dapat tuan-tuan 10 kali sepanjang hayat hidup kita, 83 tahun 4 bulan kali 10, 830 tahun. Itulah hikmah Allah bagi malam qadar untuk umat Nabi Muhammad yang umur dia pendek. A'maru umri, umur umat aku. Baina antara, between sitina 60 wasab'ina 70. Umur Nabi 63. Sedangkan umat sebelum daripada panjang, Nabi Nuh 950 tahun. Jadi kita ni ada istimewa malam qadar. Macam tadi kalau dapat 10 kali dah 830 tahun. Boleh menyaingi ibadatnya tuan-tuan. Walaupun pendek tetapi kerana ada malam qadar jadi panjang dan lanjut juga. Yang kedua tadi yang nak sebut kalau jumpa malam qadar saudara Ruzaman dan jemaah ikhwah sekalian. Apa yang nak kita buat? Yang pertama Nabi kata 4 amalan special, amalan istimewa ini, wastaksiru, hendaklah kamu memperbanyakkan, melipat-lipatkan ibadat. Antara yang pertama, fatastaghfiruna, kamu memperbanyakkan amalan istighfar. Memperbanyakkan 4 amalan ini yang mudah, yang tak perlu menghadap kiblat, tak perlu masuk waktu, tak perlu tutup aurat, tak perlu bersih pakaian, tempat dan juga badan sebagaimana kita solat ada syarat.
Yang ni tak ada syarat. Sambil-sambil tuan-tuan drive, sambil-sambil buka baju, pakai baju boleh beristighfar. Nabi kata memperbanyakkan istighfar. Sebab itu kita baca tadi. Kita baca bentuk istighfar apa dia? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu sebenarnya ditanya oleh Aisyah. Aisyah tanya, kalau aku jumpa malam qadar, apa yang aku nak minta? Hadis daripada Ummul Mukminat Aisyah binti Abi Bakrin, dia kata, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fi. Apa pendapat kanda kalau dinda bertemu salah satu malam di antara malam-malam qadar, ma aqulu fi, apa yang aku nak kata, nak minta? Quli, Nabi kata untuk Aisyah, quli. Kalau lelaki man, dulu sekolah harap ya Rozaman, sekolah harap dia kata kul. Kalau dua, kula. Kalau tiga, kulu. Kalau ada muslimat, kuli. Kalau dua, kula. Kalau tiga, kulna. Itu dia panggil untuk fi'il amar. Jadi kuli sebab dia seorang perempuan. Kalau laki, kul, kula, kulu, kuli. Taklah kamu kata. Kuli ni tak ada kaitan dengan mana-mana ahli parlimen termasuk Gua Musang. Tuan-tuan, kuli taklah kamu kata. Kata apa dia? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu kita pun baca lepas fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Tu imam ataupun Tok Bilal ataupun yang bertugas, dia akan baca doa khusus, Allahumma innaka afuwun karimun halim tuhibbul afwa fa'fu anna. Diubah sedikit doa asal ini, ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau maha lemah lembut, halim, engkau maha penyayang, karim, engkau maha mulia. Kalau tambah azim, engkau maha agung, maha besar. Tuhibbul afwa, engkau suka maaf, fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Wan jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita tuan-tuan menunjukkan dalam banyak-banyak doa. Doa kita nak baca doa tahlil boleh. Nak minta doa selepas daripada semayang boleh. Tapi Tok Imam tak baca doa selepas solat, dekat dengan 2 minit kan. Doa yang dipilih, doa minta ampun, minta maaf dalam bentuk Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini bentuk istighfar. Kalau tuan-tuan tak minta doa ini pun tak ada masalah, tapi perbanyakkan istighfar. Paling mudah astaghfirullah. Astaghfirullah, aku minta ampun wahai Allah. Kalau nak tambah lagi, astaghfirullahal azim. Lagi astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Macam tu. Allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Sebab hayya itu sifat bagi Allah yang sebelum daripadanya al-azimah. Kalau tuan-tuan belajar nahwu saraf, astaghfirullahal azim, aku minta maaf kepada Allah al-azimah, kita baca astaghfirullahal azimah. Jadi sambung allazi la ilaha illa huwal hayya. Baca sama-sama baris di atas huwal hayyal qayyum. Namun begitu, kalau ada imam baca sebelum daripada ni, dia sambung allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sambung ayat kursi ni. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu sambung ayat kursi pun boleh. Untuk pencerahan supaya tuan-tuan baru tengok kan? Baru tengok di viral, ditularkan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia pun baru dapat tuan-tuan, dia pergi kecam imam lama ada baca huwal hayyu. Ni pun tak ada manfaat. Kita pun belajar mengikut viral, mengikut tuan-tuan WhatsApp saja. Jadi kita dapat, kita pun kecam tu imam baca huwal hayyu tu salah. Kena baca huwal hayya. Dua-dua boleh. Untuk pencerahan, hal tu jadi khabar bagi mubtada', hal tu menjadi sifat bagi sebelum daripadanya al-azimah, jadi al-hayya. Dua-dua boleh. Hal tak bolehnya, tak istighfar langsung. Jadi baca je lah. Ataupun tak boleh juga bang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayya boleh, allazi la ilaha illa huwal hayyu boleh. Kalau tak boleh, astaghfirullahalazim allazi, sambunglah, astaghfirullahalazim allazi waswisu fi sudurin nas. Tu tak boleh. Sebab dia sambung ayat lain. Allazi la ilaha illa huwal hayya kul hayyu boleh. Apa lagi tuan-tuan nak baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh saudara Ruzman. Bentuk istighfar juga tu. Kalau paling comelnya baca sayyidul istighfar. Penghulu segala istighfar. Anak tak puas hati tak tengok sahabat lama anak. Dia duk balik dekat sana. Bagi semangat sikit pada anak anda ni.
Adinda lama tak mari kat sini. Kita dua ni kanda ke adinda ni? Ana 48, hantar Syekh. Pak mesin dia. Abalung kawasan. Ana tak derhaka. Nah. Boleh gurau si orang lain ni moga ingat-ingat lupa Datuk Pengerusi ya. Sorry ya. Nama pun tak ingat dah. Hadirin sidang jemaah, kita punya istighfar Sayyidul Istighfar tu macam mana? Ingat kan? Kalau boleh baca yang ni lah. Allah. Kuat sikit. Allah anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau kakak abang boleh baca yang ni lagi molek lah. Kalau tuan-tuan nak tahu kelebihan pun banyak. Ini anda bagi tahu, Nabi kata maka perbanyakkan istighfar, maka 7-8 jenis istighfar termasuk Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Kalau Jumaat Sayyidul Ayyam kan. Kalau Ramadan Sayyidul Syur, ni penghulu segala istighfar. Anda petik sepotong hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Nabi kata, man qalaha, barang siapa yang berkatanya. Berkata ni dalam tajuk Sayyidul Istighfar. Dia baca sampai habis tadi. Bila dia baca minan nahar, pada waktu siang. Dan pada waktu siang tu moleknya baca selepas subuh. Okey? Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu siang, muqinan biha, dengan dia yakin seyakin-yakinnya Allah akan ampunkan dia. Nabi jawab macam mana tuan-tuan? Nabi kata famata, lalu dia mati. Qabla an yumsi, sebelum tiba waktu masak, iaitulah petang. Allah mengambil nyawa dia lepas dia baca pagi, mati waktu duha ke, waktu qailulah ke, ataupun selepas zuhur ke, ataupun lepas asar ke, sebelum asar ke. Dia mati pada siang hari juga. Dia baca pagi tadi, apa jawapan dia mati? Nabi kata kana min ahlil jannah, nascaya dia menjadi penghuni syurga. Hata kata kelebihan baca Sayyidul Istighfar, tuan-tuan, boleh masuk syurga. Sebab itu ulama suruh baca sekali minimum siang dan sekali minimum malam. Malam ni maghrib. Paling moleknya baca witir. Witir ni sama ada 3 kali ke 5 kali ke 7 kali. Innallaha yuhibbul witru. Allah suka witir ataupun ganjil. Nabi sambung lagi hak malam pula. Wa man qalaha, dan barang siapa yang berkata, iaitulah fil laili, pada waktu malam. Famata, lalu dia mati. Min lailihi, pada malam itu. Dia bacanya lepas maghrib tu masuk malam tu. Hak siang tadi masuk malam, dia mati. Lepas isyak kau, sebelum isyak kau, subuh tu panjang lagi. Ada orang mati dalam tidur kan. Tuan-tuan, qabla yusbiha, sebelum waktu subuh. Jadi dia baca maghrib, panjang tu maghrib tuan-tuan 7.30 ke 7.20 petang. Nak sampai subuh pula dekat pukul 6 tu. Tuan-tuan dekat dengan 9 jam tu. Dia mati pada waktu malam. Apa Nabi jawab? Kana min ahlil jannah, adalah dia daripada penghuni syurga. So bacalah. Kalau tak boleh baca Sayyidul Istighfar, baca paling tidak astaghfirullah. Jangan main-main macam anak kanak-kanak dulu, budak-budak buat main-main. Dia tak kata astaghfirullah, Datuk Pengerusi. Dia kata Aspalela Abdullah. Aspalela Abdullah tu nama artis. Nama pelakon kau. Dia buat main-main tu. Selawat dia main-main zaman. Dia kata sallallahu wasallam alaihi. Ramai-ramai kan? Dia bukan kata sallallahu wasallam alaihi. Malah macam dah, malah ni teri mandi. Apabila dia sebut ramai-ramai, nampak macam selawat. Tapi tuan-tuan tak faham sebab orang Kelang. Kalau orang Kelantan dia faham. Kalau pakak kata ramai-ramai sallallahu wasallam alaihi, dia seorang saja sebut malah macam dah, malah ni teri mandi. Tuan-tuan tahu apa? Malah macam dah, malah ni teri mandi pula pakai mori. Dia buat main-main tu sampai Aspalela Abdullah. Tak nak sebut astagfirullah. Tak nak sebut tuan-tuan Allah. Tak nak sebut OMG. Tak nak sebut Masya Allah. OMG benda bro. Oh my God. Tak nak sebut juga Ya Allah. Sebut Allah dapat pahala. Yang kedua nak ambil masa dah. Nak sebut 4. Lanjut. Bagus. Nombor 2 ni tuan-tuan. Nombor 2 ni. Apa dia amalan kedua? Fatas'alunallahal jannah. Hendaklah kamu minta banyak-banyak. 4 amalan special tu. Minta jannah.
minta syurga. Sebab itu pengurusi antara banyak-banyak yang doa yang dibaca oleh imam, dia baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Untuk pencerahan malam ini, yang duduk kita buat itu, ulama-ulama pondok Syekh Daud Patani, ulama-ulama turas dulu, dia susun tuan dan rupa-rupanya, dia pilih, inilah tuan dan juga antara dalil. Anda nak sebut, supaya tuan tak rasa rimas dengan sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Selawat ni Nabi tak suruh bid'ah. Mentang-mentanglah dia ada doktor, dia pula pakar hadis, dia dakwa. Maaflah, ana bukan pakar hadis, ana pun tak ada doktor. Tapi pendekatan ana lebih lunak, lebih jinak, kita memudahkan, iaitulah jemaah. Moga-moga tuan tak faham. Sebab timbul isu, iaitulah selawat ni Nabi tak suruh, jadi tak payah selawat. Sebab bid'ah. Jadi kita mempermudahkan. Dalil tadinya, ana petik. Apabila Nabi minta supaya kita minta doa, dalam banyak-banyak doa hadis tadi Nabi kata apa dia? Wastaksiru fihi min arba'in khisalih, hendaklah kamu memperbanyakkan 4 amalan special. Maksud dia tu ana bagi tahu secara mafhum saja, tapi sebenarnya maksud wastaksiru, hendaklah kamu memperbanyakkan fihi pada malam qadar arba'un khisalin, 4 amalan. Khaslataini turduna bima rabbakum, kalau kamu buat, kamu akan diridai oleh Tuhan kamu. Jadi antara 4 selepas tastaghfiruna fatas'alunallahal jannah. Nabi yang sebut, hendaklah kamu minta kalau jumpa malam qadar, jumpa malam rabab, tas'aluna, mohon minta Allah kepada Allah jannah, syurga. Lalu dia tu dia minta syurga tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Doa ini juga tuan-tuan baca setiap hari. Bukan bulan Ramadan. Hak ni Nabi kata khusus kalau jumpa malam qadar, tas'alunallahal jannah, minta kepada Allah akan syurga. Dan doa ini sebenarnya kita minta berapa kali? 5 kali sehari selepas solat. Walaupun bukan wajib tapi sunat. Hak wajib taslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu wajib. Rukun sembahyang. Yang ke-12. Dan rukun yang ke-13 tartib. Tapi ketika kita bagi salam, kita katakan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Bukan bulan Ramadan, bukan minta lepas saja semaya, minta pada Allah, ya Allah aku minta redamu dan minta jannah syurgamu. Sampai hadis yang lain pasal minta syurga ni, Nabi kata iza sa'altumunallaha jannah fas'alul firdaus wa innahu a'la darajah. Apabila kamu minta kepada Allah akan syurga, maka mintalah syurga firdaus, kerana dia a'la darajah ni high class paradise, syurga paling tinggi. Syurga ada jannatul na'im, jannatul ma'wa, al-maqamul amin, darussalam, darul abra', darul khulud, firdaus. Ada 7. Kalau kita nak minta, sampai Nabi suruh minta syurga firdaus, walaupun kita tak layak. Maaf tuan-tuan, hak berumur ke hak belum berumur lagi, sederhana ke remaja ke, kalau ada veteran betul-betul umur 100 tahun pun, maaflah, kalau ada muslimat pun sekalipun, muslimat tak layak masuk syurga. Muslimin poci abang tak layak masuk syurga. Ana bukan nak kecam maknanya ana paling layak, ana lagi-lagi tak layak. Kalau antum tak layak, antuna tak layak, ana lagi tak layak. Sebab zaman orang bercakap ini besar kemurkaan Allah kalau dia cakap dia tak buat. Surah Saf tu kan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Anak nak bagi tahu kita semua tak layak. Kalau abang tak layak, ustaz lagi tak layak, wahai ayahanda dan wahai kanda. Kenapa anak kata begitu? Kerana Nabi sendiri pun dia mengaku dia tak layak masuk syurga. Anak petik hadis. Nabi kata lan tadkhulal jannah, kamu semua takkan masuk jannah syurga. Dikata pada sahabat-sahabat. Jadi sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, adakah kamu pun sama? Nabi kata, wala ana, ya aku pun sama, tak layak masuk syurga. Ini nak mengajar kepada kita dalam ilmu tarakat, ilmu tasawuf, jangan sombong kerana amalan. Imam Ghazali, dia pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Namanya Abu Hamid Muhammad Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Dipanggil gelaran Hujjatul Islam. Dia kata, orang boleh sombong takabur salah satu di antara 6 punca, antaranya punca amalan. Sombong kerana amalan. Beragama ni, yang kedua man, kerana ilmu. Ni awas ni duduk tengah cakap ni rasa hebatnya kamu, sampai orang dengar suruh tambah lagi masuk. Rasa hebat belajar kat Mesir, ada master. Rasa hebat, penyakit sombong. Awas kerana amalan dan kerana ilmu. Kalau bab agama, kalau bab duniawi ada 4. Orang boleh sombong bil mali kerana harta, bil jahi kerana pengaruh dan pangkat, bil jamali kerana kecantikan, dan satu lagi bin nasab kerana keturunan. 6 punca ni kena beringat. Sebab itu Nabi kata aku pun tak boleh masuk syurga dengan amalan aku. Lalu Nabi sambung,
illa an yataghammadani Allah, kecuali apabila dirahmati, diteliputi, dipayungi birahmati, dengan rahmat Allah. Nak mengajar kita masuk syurga ini bukan dengan amalan semata-mata, tapi dengan rahmat Allah. Namun begitu jangan salah faham. Tuan-tuan tak nak buat amal malam ni takut sombong kan? Amalan banyak kan sombong pula. Jadi tak payah buat amalan. Itu jangan. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Maknanya tuan-tuan buat amal cuma jaga hati, jangan sombong kerana amalan. Kalau macam Nabi pun dia tak layak masuk syurga. Tuan-tuan, sampailah orang yang begitu Habibullah, Rasulullah. Nabi bengkok kaki kan bangun qiyamul lail. Tuan-tuan, pengalaman 40, 60, 49, 65, 50 lebih tahun. Pengalaman abang pernah tak bengkok kaki bangun solat tahajud? Gini dia jawab. Nahi kush nahi zandagi. Abang sendiri maaf. Ustaz sendiri. Abang, ustaz sendiri 48 tahun tak pernah bengkok kaki solat tahajud. Ustaz pernah bengkok kaki makan seafood. Ustaz ada gaul. Abang sendiri pernah tak bengkok kaki qiyamul lail? Sama. Abang sama, ustaz sama. Kita serupa. Hak Nabi bengkok kaki tu sampai Aisyah tanya Nabi jala afalaan aku nak abdan syakura kan? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nak menunjukkan Nabi bersyukur sampai bengkok-bengkok kaki pun tak boleh masuk syurga dengan amalan dia. So kita sementara lagi bagai langit dengan bumi ya. Patutnya kalau Nabi istighfar 100 kali, kita kena 1000 kali lah. Tapi kita nak istighfar pun payah, berat hidup kita. Hadirin sidang jemaah, mintalah walaupun kita tak layak. Kerana Nabi sendiri pun dia mengata, kalau kamu nak minta akan syurga, mintalah syurga Firdaus kerana dia syurga paling tinggi. Macam kita SPM lah. Kita target kan, kalau tak dapat 10A, 8A pun jadilah. Kau abang target macam mana? Saya kalau tak dapat 10A, 10E pun jadilah. Tak ada. Kalau dia target begitu, cuba tanya. Awak ni baru lepas minum air ketum ke apa benda? Gila ke apa benda? Kita target mesti begitu. So kita pun begitu. Ustaz punya target ni, target ustaz ni tahun ni. Kalau tak dapat syurga jannatul adni jannatul ma'wa, syurga Firdaus pun jadilah. Faham ke tak? Macam tak faham. Maknanya tak dapat nombor 2, nombor 1 pun jadilah. Jadi minta syurga di mana? Hak ni anak kena ringkas betul. Sebab Abang Zerul Zaman dia dah bagi longgar. Cuma anak jangan ambil masa sangat. Ada 2 ni anak ringkas saja. Tuan-tuan, kalau nak sebenarnya ilmu ni, kalau nak sebut senang je. Ana baca hadis bagi terjemah, sekian terima kasih balik. Sebab ana datang tu daripada UAE Gombak. Sejam 15 minit. Kuliah 20 minit aja. Kalau nak kira bahagian ana cakap dah penat dah datang, bagi ilmu lepas tu balik. Tapi tak ada kepuasan. Zuk tu tak ada. Jadi menghayati ilmu tu supaya tuan-tuan pun, jololah. Itu ni baru 3 juzuk ni macam mana ni dah 21 Ramadan ni. Kita baru 4 juzuk ni. Jadi ada masa lagi. Tapi kalau Abang Ruzama jemput ana 30 Ramadan ana cerita suruh baca juzuk Quran, tak sempat dah. Paling tidak malam ni sempat lagi. Cuba semuk abang. Semuk masing-masing semuk. Malam ni sepatutnya 21 ataupun 20 juzuk. Cuba tepuk saja tanya iman. Rupanya kita baru 10 juzuk. Tinggal dah tuan-tuan 11 juzuk. Ada yang mungkin ni baru baca 13 juzuk. Tinggal tuan dah juga puan dekat dengan 8 juzuk. Jadi paling tidak kita ada penghayatan. Jolo juga Ustaz cakap kalau aku korban bukan genap, bukan ganti, aku tak kira 10 kali. Aku nak sungguh-sungguh, tak rugi pun aku dapat 83 tahun. Biar timbul perasaan. Jolo juga. Kau tak ada Kelantan kat sini. Tak apalah Hana sore. Tak faham? Betul juga kata ustaz tu. Begitu tuan dah juga pun. Ada touch, ada sentuhan di hati tuan-tuan. Yang ketiga keempat ni ada ringkas kerana masa. Apa dia man? Nabi kata waktu awizu nabihi minan nar, kamu minta jauh daripada api neraka. Kalau jumpa malam qadar, minta jauh daripada api neraka. Sebab itu tu imam baca wa na'udzubika min sakhatika wan. Jadi betul lah amalan duk kita baca dalam banyak-banyak doa, tu doa imam pilih doa tu. Kenapa tak baca rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ibadatana? Bacalah doa lepas solat boleh.
Baca doa tahlil boleh. Tapi dipilih masa pendek, singkat. Sebab tarawih kita nak rehat saja. Maka dipilih doa 3 tadi menepati yang duduk kita amal. Nabi kata apa dia? Minta jauh daripada api neraka. Yang kita bagi salam di sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Maka dalam tarawih tu imam kata Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka kalau tuan-tuan baca, orang yang baca Allah ma'ajirni minan nar, ini hadis ni. Sabu Umar Ratin 7 kali. Dia baca Allah ma'ajirni minan nar 7 kali. Bila tuan-tuan? Iza sallaita subha, apabila kamu sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, fakul, maka hendaklah kamu kata. Fakul apa? Allah ma'ajirni minan nar. Allah ma'ajirni minan nar. Allah ma'ajirni. Nabi tak sebutlah 7 kali. Tapi Nabi kata sabu marratin. 7 kali. Qabla an tatakallama ahadam minan nas, sebelum dia bercakap, bersembang, membawa dengan mana-mana manusia. Lepas sembahyang tak cakap dengan manusia. Dia kata ni 7 kali. Nabi kata apa dia? Kana hijaban minan nar, kana jiwara minan nar. Dia akan terhindar, bebas daripada api neraka. Hak dalam ni tuan-tuan ada dapat tak? Ditularkan. Kita minta Allah maj'alni utaqa'u minan nar. Kadang-kadang ada banyak manfaat tu, ada tengoklah. Allah maj'alni, ya Allah jadikan aku untaqa daripada atik yang bebas, untaqa minan nar, jauh daripada api neraka. Hak tadi Allah ma'ajirni minan nar. Bahkan dalam solat tuan-tuan baca kata. Lepas ni tolong baca. Nabi tak pernah tinggal ni. Sebelum Nabi nak bagi salam selepas selawat Ibrahimiyah, fil alamina innaka hamidum majid. Sekali lagi Datuk Pengerusi, Nabi baca 4, minta jauh daripada neraka. Apa doa itu? Abang angguk-angguk tu faham. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Hadis lain bang, wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku minta jauh daripada azab kubur, minta jauh daripada azab api neraka. Itu azab benar, azab api. Wa min azabi jahannam, daripada azab neraka jahannam. Ada fitnah waktu hidup, fitnah mati-mati dan juga dajjal. Banyaklah cerita minta jauh daripada api neraka. Yang akhir sekali, yang rabi', yang keempat, fasyahadatu alla ilaha illallah. 4 amalan khusus special kalau kau jumpa malam qadar. Kamu minta syurga, minta jauh daripada api neraka, minta ampun, minta maaf kepada Allah, minta istighfar. Yang keempat, fasyahadatu alla ilaha illallah. Hendaklah kamu memperbanyakkan syahadah la ilaha illallah. Ni dalam bab zikir yang terpilih. Tuan-tuan nak zikir, subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, Allahu akbar boleh, hasbiyallahu la ilaha illa boleh, nama-nama Allah ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar boleh. Sebab kita banyak dosa, ya Ghafur, ya Ghafur boleh. Kalau kita nak murah rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq boleh. Kalau tuan-tuan nak buka pintu hati, ya Fattah boleh. Nak Fattah amin, dapat pada Fazura. Ini tu Fattah nama Allah. Kita panggil nama Allah boleh. Nama saja. Tu ada isu dalam ni. Allah saja. Kawan tu kata tak boleh sebab tidak memberi makna yang lengkap. Allahu Akbar baru betul. Moga dia doktor kan. Moga ada Ustaz Rohaizat tu kupas, dia kata tuan dah juga apa walaupun tak lengkap tapi sebut Allah. Jadi rugilah. Rugi duduk balah pasal mubtada dan khabar. Allah kena sebutlah Allah Akbar. Jadi Allah tidak memberi makna. Jadi tak boleh sebut Allah. Kawan tu pula kata boleh. Allah. Kita debat pasal hak boleh dengan tak boleh. Pasal agak kita tak debat sangat. Pasal rasuah kita tak debat sangat. Pasal kilan judi tak debat sangat. Ini pelik juga. Hadirin dan juga hadirat. Ini Allah tu tuan-tuan nak kata la ilaha illallah lah. Yang paling besar, paling agung. Selain daripada subhanallah, ada Allah. Alhamdulillah, ada Allah. Allahu Akbar, ada Allah. Yang ni tuan-tuan sebut. Ada perkataan Allah, la ilaha illallah. Sampai kita nak zikir, kita kata apa dia zaman. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal zikir, hendaklah kamu tahu la ilaha illallah. Itu hadis Nabi. Tidak ada kalimah zikir lebih agung daripada ini. So kalau kita kata subhanallah 33 kali, la ilaha illallah kata 100 kali. Kalau subhanallah kita tak sempat 33 kali, kita hanya kata 10 kali. La ilaha illallah kata 33 kali. Kalau subhanallah kita kata 3 kali, la ilaha illallah kata 10 kali. Kalau subhanallah tak sempat walaupun sekali, la ilaha illallah jangan tinggal walaupun 3 kali. Itu makna memperbanyak. Lebih sikit yang tu berbanding dengan
yang lain. Moga-moga tuan-tuan anda nak sebut banyak perkara, tetapi anda perjalanan pun mungkin sejam balik, mungkin lagi tenang. Jadi tuan-tuan pun dah ambil masa beribadat. Moga-moga malam ni tuan-tuan pun nak qiyam kan. Jadi anda ucap ribuan bahkan jutaan terima kasih kepada Zaman yang memberi kelonggaran pada anda daripada 10 suku menjadi 10:27. Moga lebih 17 minit. Bukan 17 minit lah, 12 minit itu dihalalkan dan bermanfaat untuk anda habiskan 4 amalan special tadi. Kalau ada kesempatan kita jumpa di lain waktu. Saya Ustaz Yusri Arifin. Ustaz Yusri Arifin, insan biasa, buat silap bukan sengaja. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah Ustaz menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, di lain kesempatan kita boleh jumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lori. Kalau ada silap dan salah, I want to say I am very, very, very sorry. Daun kayu, daun selasih. Thank you and terima kasih. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.